Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang cahaya dan optik. Bab 7, Tingkatan 5, 2021. 7.1. Pembentukan imej oleh kanta. Kanta cebung dan kanta cekung. Kanta merupakan medium luas seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung, dui cembung, plano cembung, meniskus cembung. Dan kanta cekung, dui cekung, plano cekung dan meniskus cekung. Lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung. Cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung, dikenali penumpu. Kanta cekung. Cahaya mencapah selepas melalui kanta cekung, dikenali kanta pencapah. Bagi kanta cembung, titik fokus F ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepada selepas melalui kanta cembung. Bagi kanta cekung, apabila sinar cahaya mencapah selepas melalui suatu kanta cekung diekstrapolisikan ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Titik ini ialah titik fokus F bagi kanta cekung tersebut. Menentukan panjang fokus bagi suatu kanta cembung. Anda boleh lihat gambar rajah di bawah. Mari kita fahami istilah-istilah optik. Pusat titik O. Titik pada pusat kanta, sinar cahaya melalui pusat optik tidak terbias. Paksi utama, garis lurus yang melalui pusat optik suatu kanta dan titik fokus F. Paksi kanta, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berseranjang dengan paksi utama. Titik fokus F. Bagi kanta cembung, titik F ialah titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Bagi kanta cekung, titik F ialah titik pada paksi utama, iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Panjang fokus F. Jarak antara titik fokus F dengan pusat optik. Jarak objek H terbalik. Jarak antara objek dengan pusat optik. Jarak imej. Jarak antara imej dengan pusat optik. Kaedah melukis gambar rajah sinar. Anda boleh melihat gambar rajah yang berada di bawah. Tujuh poin dua. Peralatan optik. 1. Kanta pembesar. Kanta pembesar digunakan untuk memerhatikan objek yang kecil. Imej yang terbentuk adalah lebih besar daripada saiz objek. Kanta pembesar dibina daripada kanta dicembung. Jarak objek adalah kurang daripada panjang fokus. Sekaligus, imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan lebih besar daripada saiz objek. Rajah sinar yang melalui kanta pembesar adalah seperti di bawah. Yang kedua, mikroskop. Mikroskop digunakan untuk membesarkan objek seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mikroskop mempunyai dua kanta cembung, iaitu kanta objek dan kanta mata yang mempunyai jarak fokus yang pendek. Namun demikian, jarak fokus kanta objek FOV adalah lebih pendek daripada kanta mata FAIR. Kanta objek membentuk imej nyata songsang dan lebih besar daripada saiz objek. Kanta mata bertindak sebagai kanta pembesar untuk membesarkan imej yang dibentuk oleh kanta objek. L1, imej akhir L2 yang terbentuk adalah maya.
disongsang dan diperbesarkan. Yang ketiga, teleskop. Teleskop digunakan untuk melihat objek yang jauh. Terdiri daripada dua kanta cembung, iaitu kanta objek dan kanta mata. Kanta objek mempunyai jarak fokus 4 yang panjang, manakala kanta mata mempunyai jarak fokus fair yang pendek. Objek jauh difokuskan oleh kanta objek dan membentuk imej di titik fokus 4. Imejnya adalah nyata, songsang dan lebih kecil daripada saiz objek. Kanta mata bertindak sebagai kanta pembesar untuk membesarkan imej nyata yang dibentuk oleh kanta objek. L1, imej cahaya L2 yang terbentuk adalah maya, songsang dan lebih besar daripada objek. Pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Objek di antara F dengan 2F. Kedudukan imej. Imej lebih jauh dari 2F. Ciri-ciri imej terbahagi kepada 3, iaitu nyata, songsang dan dibesarkan. Yang kedua, objek di antara F dengan pusat optik O. Kedudukan imej, imej lebih jauh dari F. Ciri-ciri imej, maya, tegak dan dibesarkan. Pembentukan imej akhir oleh mikroskop ditunjukkan dalam rajah di bawah. Menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Contoh, sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Pembentukan imej akhir oleh teleskop. Anda boleh lihat imej di bawah. Gambar rajah sinar bagi pembentukan imej oleh kanta objek dan kanta mata teleskop. Pada pelaras normal, jarak di antara kanta objek dan kanta mata sama dengan F dalam kurungan O tambah F dalam kurungan I. F dalam kurungan O sama dengan panjang fokus kanta objek. F dalam kurungan I, panjang fokus kanta mata. Imej tersebut dapat dilihat dalam keadaan yang lebih selesa. Aplikasi kanta dalam peralatan optik. Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup. Kajian optik berjaya membina kanta rata yang setebal beberapa mikron. 1 mikron bersamaan dengan 0.001 mm. Panjang fokus kanta dalam kamera DSLR mempengaruhi penglihatan. Semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas penglihatan.